Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagai sedikit tazkirah ringkas pagi Jumaat kita ini, sukalah Ustazah berkongsi satu perkara yang perlu ada pada kita sebagai persediaan kita menghadapi COVID-19 ni. Mungkin ada di antara kita banyak dah dengar dalam internet, dalam TV, banyak sangat dibincang tentang persediaan-persediaan yang perlu ada. Cuma Ustazah nak tegaskan dalam diri kita ni sebagai seorang yang beriman insya-Allah dan bertakwa kepada Allah insya-Allah, perlu ada dalam diri kita iaitu sabar. Sabar. Kenapa Ustazah sebut sedemikian? Sebab ramai di antara kita ni bila dia sebut sabar je kan, dia kata Allah tu ayat untuk menyerahkanlah. Sedangkan sabar ini kalau kita tengok dari sudut maknanya, dia adalah kita menahan diri kita daripada menjadi seorang yang lemah, seorang yang berkeluh kesah dengan ujian-ujian yang Allah beri kepada kita, terutamanya iaitu ujian COVID-19 ni. Mungkin ada yang bersungut-sungut. Sedangkan bila Allah bagi sesuatu ujian pada kita ni, itulah tanda Allah kasih dan sayang kepada kita. Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Allah nak ajak kita dekatkan diri kita kepada Dia. Sebagaimana surah Al-Ankabut ayat kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah aku akan membiarkan kamu berkata, ya, saya beriman kepada Allah, sedangkan kamu tidak diuji. Jadi, balik kepada sabar, apa perlu ada pada kita? Kita kena ikut sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Asmaul Husna, Allah Subhanahu Wa Taala menampilkan nama-nama Dia yang cantik. Di antaranya As-Sabur, iaitu zat Allah yang maha sabar. Allah yang sempurna, maha sempurna. Sifat-sifatnya mempunyai sifat yang sabar. Apatah lagi kita manusia yang lemah. Sebab itu muslimat sekalian, kita lihat buktinya Allah Subhanahu Wa Taala mencipta alam ini pun berperingkat-peringkat. Allah jadikan matahari naik terbit di sebelah barat, di sebelah timur, dan tenggelam di sebelah barat sedikit demi sedikit. Pertukaran langit, pertukaran siang dan malam, pagi petang. Begitu juga Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, ciptakan planet, ciptakan manusia. Semuanya berperingkat-peringkat atas tapak kesabaran. Sebab itu kalau kita buat kesalahan pun Allah tak datangkan hukuman serta-merta. Allah bagi ruang kepada kita untuk membersihkan diri, bertaubat, muhasabah diri dan kembali ke pangkal jalan. Ini bermakna itulah sebagai bukti bahawa Allah didik kita ini, hamba-hambanya, supaya sentiasa bersabar dengan apa yang diduga kepada kita. Jadi Ustazah nak ingatkan kepada kita semua, Allah jadikan kita manusia yang berpotensi. Potensinya ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Ada akal, ada nafsu, ada ilmu, ada hati, ada perasaan. Maka kenapa kita tak garapkan apa yang Allah berikan itu dengan kesabaran, supaya kita boleh letakkan diri kita sama ada kita insya-Allah dalam keadaan diridai Allah ataupun tidak. Na'udzubillah min zalik. Jadi ingatlah bahawa sabarlah kita, kerana sabar itu ianya sangat-sangat berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. As-sabru minal iman. Itu hadisnya. Di mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita, sabar itu sebahagian daripada iman. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 177 juga diingatkan kepada kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersabar dalam menghadapi musibah
penderitaan, peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Justru Ustazah sangat-sangat mengajak kita semua baca ayat-ayat Quran. Sebab dalam ayat Quran itu disebut hampir 90 kali perkataan sabar. Jangan kita rasa sabar itu satu kalimah yang jumud, satu kalimah yang tidak ada produktifnya. Sedangkan kalimah itu adalah antara nasihat-nasihat yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pesan memesan di antara para sahabat. Seperti yang berlaku ujian kepada keluarga Yasir dan juga Sumayyah. Sumayyah telah digunakan senjata yang tajam, disiksa oleh kafir Quraisy pada ketika itu, dan dia redha demi mempertahankan agama Islam. Begitu juga suaminya, iaitu Yasir, yang telah pun dipaksa untuk memakai baju besi yang panas. Akhirnya mereka gugur syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada ganjaran apa-apa, tidak ada ganjaran fizikal, tidak ada ganjaran materialnya, tapi dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syurga yang kekal abadi. Sebagaimana nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah wahai keluarga Yasir, syurgalah bagi kamu. Jadi Ustazah harap dengan kita menghadapi COVID-19 ini, kita sama-sama kena sentiasa ingat bahawa konsep bersabar ni bukan hanya berdiam diri. Jangan hanya fikir kalau bersabar tu nak duduk diam ajalah. Sabar ini jangan hanya berdiam diri, jangan hanya kita menongkat dagu, jangan hanya kita berpangku tangan, tapi sabar itu mestilah disertai dengan kebijaksanaan. Ambil langkah-langkah yang bijak. Duduk di rumah nak buat apa? Nak baca buku, nak menuntut ilmu. Di rumahlah juga banyak baca Quran. Bangun, baca doa. Bangun, tunaikan solat. Bangun, berzikir kepada Allah. Kenapa? Sebab kita nak diri kita ini ada proaktif dan dinamiknya, sebagai seorang yang bersabar di jalan Allah Subhanahu Taala. Dan muslimat sekalian, kita kena ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusun strategi menegakkan Islam ini atas dasar sabar yang bijaksana. Ustazah ambil contoh bila menerima pelbagai bentuk kekangan, hambatan dalam perjuangan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusun strategi yang bijaksana, telah pun berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Di sana dibuat pelbagai usaha-usaha untuk meninggikan martabat Islam. Disusun pelbagai strategi dalam peperangan Badar, Uhud maupun Khandaq, dan paling klimaksnya strategi yang sangat hebat untuk membebaskan kembali kota Mekah daripada ancaman dan cengkaman orang-orang yang tidak beriman kepada Allah di kalangan kafir Quraisy. Jadi bersama-sama kita meletakkan sabar yang bijaksana dalam diri kita. InsyaAllah sabar dengan ketaatan. Buatlah banyak mana amalan-amalan dalam kita sebagai hamba Allah ini, berperang dengan diri sendiri, lawan kehendak nafsu kita. Dalam PKP ini banyakkan kita bersabar dalam ketaatan, bersabar meninggalkan maksiat. Itu yang kedua. Bukan senang kita nak tinggal maksiat, nak tinggal membawang, nak tinggal mencari keaiban orang. Sangat susah, tapi itulah kerana kita sabar meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik, kita akan semakin nampak keindahan Islam itu. Dan yang ketiga, bersabarlah kita untuk menghadapi musibah yang Allah berikan kepada kita.